ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, dan kami akan uji kamu. Dipadamkan harta-harta kamu sekiranya kamu berharta. Dipadamkan tanaman-tanaman kamu sekiranya kamu ada tanaman. Dipadamkan kesehatan kamu, lalu jadilah kamu sakit. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira untuk hamba-hamba yang diuji oleh Allah. Alladzina idza asabatuhum musibatun, hebatnya hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, tatkala mereka diuji oleh Allah dengan pelbagai-bagai ujian, tak ada kalimah yang mulanya sekali diucap melainkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seraya berkata kita adalah milik Allah. Kalau ada harta, harta milik Allah. Kalau ada anak isteri suami, milik Allah. Kalau ada tanaman, adalah milik Allah. Kalau diri kita sakit, adalah milik Allah. Sakit milik Allah, sihat milik Allah. Yakni Allah yang menciptakan sihat dan sakit. Allah yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan untuk kita. Allah yang menciptakan virus corona, Allah yang menciptakan. Wa ilaihi raji'un, maka masing-masing mengajak di antara satu sama lain, marilah kita kembali pada Allah. Apa-apa yang berlaku ini semuanya Allah yang punya. Di sebalik Allah yang punya, maka bertambah pengabdian diri kepada Allah SWT. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan? Jangan-jangan kita sebegini ya. Mungkin inilah pertama kali InsyaAllah, dan kali terakhir pun kita beginilah. InsyaAllah kita salat dalam keadaan SOP, SOP. Ikut jarak ya. Kita kena akur. Ini yang sudah merupakan ketetapan dan diterima oleh syarak. Walaupun kita nampak pelik tapi benar. Waktu salat 1 meter, waktu makan berhimpit-himpit. Kenapa kita begini sekali taat? Inilah ciri-ciri orang-orang yang taat. Dia taat kepada apa-apa yang diperintahkan. Subhanallah. Ada kata kita tidak ikut peraturan. Contoh kata berlaku juga COVID. Apa orang cakap? Masjid surau, orang mukmin ni bagaikan kain putih. Kain putih. Kalau satu titis hitam melekat, satu titik hitam melekat, semua nampak. Maka kalau berlaku, apa kata dia orang? Inilah degil sangat, tak mau ikut peraturan. Kalau berlaku di pasar sana tak apa, sebab sememangnya begitu. Kalau berlaku di kedai makan, sememang begitu. Kalau di masjid surau, inilah ya kita kena akur. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rindunya kita pada rumah Allah, sayangnya kita pada rumah Allah ya, sayangnya kita kepada perkumpulan para malaikat yang dinamakan taman-taman syurga. Suka kita duduk dengan taman-taman syurga. Kita berada dalam kasih sayang Allah. Tempat-tempat yang Allah sayang, datangilah. Setelah lama, berapa purnama kita tak jumpa? 3 purnama lebih kok. Allahu Akbar. Saya tak sabar nak jumpa dengan tuan-tuan. Subhanallah. Kita berjumpa dengan ahli-ahli syurga ni. Subhanallah. Kita rasa satu kenikmatan. Hebat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, sekalipun kita ditimpa musibah, kekal dengan bertahmid kepada Allah. Jangan sewaktu kita memperoleh nikmat sahaja kita ucap alhamdulillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, sekalipun kita ditimpa musibah pun kita kena kata, masih ingat lagi ke? Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli
halin. Ingat lagi kan? Marilah kita sama-sama baca sekali lagi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berada dalam musibah. Pun kita kekal masih bertahmid, puji Allah. Puji Allah SWT ketika ditimpa musibah. Lebih hebat daripada kita sedang memuji Allah ketika dalam kesenangan, kata setengah ulama. Sebab tidak semudah itu kita boleh ucap Alhamdulillah apabila kita ditimpa musibah. Tiba-tiba apabila musibah berlaku pada kita, kita ucap Alhamdulillah ala kulli halin. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah. Ia menguasai, Ia mengatasi, Ia maha mengetahui, Ia maha berkehendak. Ala kulli halin, segala keadaan yang berlaku. Ini semuanya di dalam kekuasaan Allah. Ini semuanya di dalam kehendak Allah. Ini semuanya di dalam, yaitu Allah yang mengatasi segala hal keadaan. Marilah kita sebut Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Allahu Akbar. Ringkasnya, tahmid yang ringkas tetapi yang padat, bahkan lebih bernilai. Dunia dan seisinya. Bahkan ketika mana kita ucap Alhamdulillah ala kulli halin, maka satu jamaah malaikat khas, jamaah malaikat mengangkat tahmid, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, inilah tahmid hamba-Mu si fulan bin si fulan, ataupun fulanah binti fulanah. Dia puji Engkau ya Allah ketika dia diuji oleh Engkau. Maka Allah Ta'ala istihar kepada seluruh para malaikat, hatta para malaikat Jibril. Aku sayangin fulan bin fulan, aku sayangi dan aku liputi rahmat untuknya. Maka seluruh malaikat di langit akan menyampaikan sehingga ke malaikat di bumi, dan malaikat akan sampai menyampai seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia yang tak mengerti. Binatang di daratan, ikan-ikan di lautan, semut di dalam lubang, pohon-pohon, tanaman, semua akan mengenali seseorang hamba yang sedang memuji Allah bila ketika sedang ditimpa musibah sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Adalah amat rugi. Sesiapa yang lupa doa ini ataupun tahmid ini, dia sangat-sangat rugi. Jadi saya kira tuan-tuan semua dah ingat ya. Ada lagi tak ingat? Semua dah ingat? Alhamdulillah. Kalau ingat, terus kita ikuti sambungan daripada kitab Imam Jalaluddin Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam terjemahannya Ziarah ke Alam Barzakh. Hidup sesebah kematian dan ziarah ke Alam Barzakh. Jadi beliau ni mengajak kita dalam kitabnya, terjemahan kitabnya, dia mengajak kita untuk ziarah ke Alam Barzakh. Walaupun kita sekarang berada di alam maya ini, kita berada di alam yang menunggu fana, kebinasaan, alam yang penuh dengan yaitu mata'ud dunia, kehidupan yang seronok dunia, dan alam yang penuh dengan ghurur, dengan sandiwara. Sambungan lagi. Dan katanya lagi, daripada Abu Ya'la rahimahullah ta'ala di dalam musnadnya, daripada Ibn Abid Dunya rahimahullah ta'ala melalui Yazid Ar-Ruqashi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Malikul Maut, pergilah kepada waliku dan bawalah dia menghadapku. Sesungguhnya aku telah mengujinya dengan kebahagiaan dan dengan kesusahan, sehingga aku mendapatkannya seperti yang aku inginkan. Lalu bawalah dia untukku, supaya aku melepaskannya daripada kesusahan dan penderitaan dunia. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala sendiri perintah kepada Malikul Maut. Allah perintah, aku rindu kepada hambaku Fulan bin si Fulan. Aku rindu pada hambaku ni. Allah perintah Malikul Maut, kamu pergi ambil dia. Allah rindu pada kita. Allah rindu wali-wali Allah ni. Siapa wali-wali Allah? Mereka yang suka mengimarahkan rumah Allah. Ini wali Allah. Jangan kita cerita kat orang pula, saya ni wali. Siapa kan? Beritahu Ustaz Malik, beritahu. Apa makna wali Allah? Iaitu di kalangan para ulama memberi penafsiran yang begitu banyak. Kekasih Allah, waliullah juga, pemimpin Allah. Apa arti pemimpin Allah? Allah lantik dia sebagai pemimpin. Apa makna lagi waliullah? Wakil daripada Allah. Dan siapa lagi wali Allah? Mereka yang suka mendatangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Mereka suka mengimarah rumah Allah, masjid, surau. Waliullah, kalau yang dikatakan seperti waliullah Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala, Sufyan Sauri rahimahullah ta'ala dan lain-lain, dia orang sendiri waktu hayat, hayat dia orang sendiri tak kata beliau ni wali. Apatah lagi kita kan. Maka Allah Subhanahu wa taala declare kepada para malaikatnya, antara orang-orang mengingati Allah. Sebab itulah ya, kita orang yang berulang alik ke masjid, ke surau ni, kita jangan hina dia. Walaupun dia tersilap buat apa-apa kesilapan, jangan hina dia. Maafkanlah dia. Lebih-lebih lagi tuan-tuan ya, yang suka datang ke masjid surau. Allahu Akbar. Kita sesama kita jangan hina. Sebab orang yang suka mengimarahkan rumah Allah ni adalah waliullah. Dan lalu Allah SWT perintah, pergilah oleh kamu kepada waliku dan bawalah ia menghadapku. Allah perintah Malikul Maut, ambil hamba-hambaku sipulan-sipulan, bawa dia, ruh dia menghadapku. Ada sesengah tu Malikul Maut, dia cabut roh, dia campur begitu. Maka diuruslah para malaikat lain untuk bawa pergi menghadap Allah. Ada sesampai langit pertama dah kena tendang dah. Ada setengah tu sampai pergi bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Dan paling hebat lagi, Malikul Maut mengiringi sehingga bersama dengan para malaikat yang lain, termasuk Zabaniyah, bawa pergi menghadap Allah SWT. Malikul Maut sendiri mengiringi. Ini memang orang hebat. Kalau Malikul Maut, dia yang cabut roh dan dia bawa sehingga pergi menghadap Allah bersama dengan para malaikat. Dia mengiringi. Dah dia cabut, dia mengiringi pula. Ini adalah istimewa. Berlaku pada siapa? Waliullah. Sesungguhnya aku telah mengujinya dengan kebahagiaan dan kesusahan. Allah Ta'ala beritahu kepada Malaikat Maut, Israel ni, aku uji dia. Ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia sakit. Ada kala dia bahagia, ada kalanya dia kesusahan. Aku uji. Dalam aku uji dia, dia sentiasa Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Sakit, Alhamdulillah. Kalau sehat, Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala ada kurnia nikmat yang baik-baik untuk aku. Alhamdulillah. Bila mana Allah uji pula dengan kesakitan, kesusahan, pun dia puji Allah juga. Alhamdulillah ala kulli halin.
Ini doa-doa yang diamalkan oleh para wali, para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in, para awliya, dia amal doa-doa begini. Jadi kalau kita nak dapat keistimewaan begini, jangan tinggal memuji Allah ketika dalam sihat dan sakit, senang dan susah. Puji je Allah. Kalau kita lupa doa tadi, boleh baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dah cukup dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pun dah cukup dah. Itu juga tahmid. Bahkan lebih hebat daripada yang pertama lagi kata ulama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai segala kejadian alam, termasuk sakit ini adalah sebahagian alam, sihat juga sebahagian alam, senang juga sebahagian alam, susah juga sebahagian alam. Jadi ya Allah, engkaulah Rabbi yang menguasai segala kejadian alam. Ar-Rahmanir Rahim, engkaulah ya Allah yang maha penyayang lagi maha pengasihani. Ini hebat lagi tuan-tuan. Jadi apabila kita senang, kita sakit, kita susah dan sebagainya, jangan lupa Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim dalam suratul Fatihah pun boleh. Dan Allah berfirman lagi dalam hadis kursi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku akan mendapatkannya seperti yang aku inginkan. Aku suruh kamu wahai Israel, Malikul Maut, wahai Israel, kamu pergi ambil nyawa, roh hamba aku sekian mengikut apa yang aku nak. Aku nak bertemu dengan hamba aku. Ini istimewa. Ini istimewa tuan-tuan. Sebab Malikul Maut ni tiap-tiap hari dalam suatu riwayat dia akan melalui di bawah rendangan pokok yang rendang. Ini digambarkan begitu. Apabila dia lalu, maka jatuhlah. Ini dia panggil sebagai tashbih, uslubiyah. Maka daun ini jatuh. Malikul Maut sambar. Sebelum jatuh ke bumi lagi, Malikul Maut ni menjalankan tugas, dia sambar. Dia tengok nama, pada helaian daun ni, nama sipulan. Terus dia pergi cari. Itu standard Malikul Maut. Nyawa kita, ruh, nyawa kita ni, hayat kita ni, seperti bagi Malikul Maut, bagaikan sehelai daun. Kita tengok sehelai daun yang jatuh. Ada kita senang hati, susah hati, kita tak peduli kan. Daun-daun yang jatuh gugur di depan rumah kita, pokok daun rambutan ke apa-apa, kita tak peduli, kita sapuh gitu je. Malikul Maut ni, dia tengok nyawa kita ni, hayat kita bagaikan daun-daun yang gugur daripada ranting. Apabila jatuh, gugur daripada ranting, belum lagi jatuh ke bumi, Malikul Maut pergi sambah. Dia tengok Abdul Malik bin Salah, dia akan cari kat mana saya duduk waktu itu. Anda kata duduk tengah ceramah, tuan-tuan, Allahu Akbar, seronok ya. Kita sedang baca Quran, kita sedang tahajud, kita sedang puasa, kita sedang muzakarah, ya Allah, kita sedang buat kebajikan, kita sedang menunggu waktu nak pergi solat. Subhanallah. Itulah yang kita kena minta dengan Allah. Allahumma ja'al hayata lana hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ni ya Allah kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kita minta dengan Allah, Allah bagi. Paling-paling pun kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun dalam Quran. Itu sekurang-kurangnya, itu pula hebat juga. Ya Allah, berilah kebaikan untuk aku di dunia. Untuk kita, hidup kita penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah,
Dan jadilah kematian itu sebagai rahatalana, sebagai berehat ya Allah kami daripada kecelakaan dunia. Dunia ni celaka kan. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi. Mal'unun ma fiha. Dunia ni celaka. Apa-apa yang ada kaitan dengan dunia semuanya celaka. Illa zikrullah, kecuali dunia yang mengingati Allah. Kita tiap-tiap hari kita sentiasa ingat Allah. Kita cari keperluan hidup untuk mengingati Allah. Kita tidur pun ingat Allah, bangun pun ingat Allah, makan ingat Allah, pakaian sama ingat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bahagialah. Maka ketika itu malaikat maut, dia tengok nama, maka dia pergi cari. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun, kalau sampai ajar pada mereka, sesaat pun, iaitu malaikat maut tidak akan tangguh. Itulah digambarkan kita ni, nyawa kita, kehidupan kita yang kita hari ni, macam ya tak ya, maka malaikat maut kalau dia pegang dah ni daun yang tertera nama kita, dia akan cari kita di mana sahaja kita ada, di mana sahaja kita berada, dia akan cari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah berfirman lagi, maksudnya bawalah dia untukku supaya aku melepaskannya dari kesusahan dan penderitaan dunia. Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat maut, kamu ambil dia, bawa dengan aku, jumpa aku. Tujuannya aku nak melepaskan dia daripada penderitaan dan kesusahan dunia. Wali-wali semua orang yang susah hidup di dunia. Sebab itulah kita tengok orang susah, orang miskin, jangan hina dia. Kita tengok orang sakit, jangan hina dia. Kita tengok orang susah, jangan hina dia. Lebih-lebih lagi, dia adalah di kalangan orang-orang beriman. Dia di kalangan orang-orang beriman. Susah dia. Dia ni adalah awliya. Dia wali. Jangan hina dia. Sebab Allah SWT beritahu, bawalah dia untukku supaya aku melepaskannya daripada kesusahan dan penderitaan dunia. Pergi ambil dia. Inilah malaikat maut kalau dia ambil orang-orang macam ni, ya Allah, sakit tak terasa, beban tak terasa. Sebagaimana yang kita dah belajar dalam hadis-hadis yang lalu, untuk orang-orang mukmin ataupun kekasih Allah. Kekasih Allah ni, wali-wali ni, waliullah ni kekasih Allah. Malaikat maut datang kepada kekasih Allah, dia datang pada arah belakang. Kita terbaring kan, kita terbaring, dia datang pada arah belakang. Kata ulama, kamu tak nampak pun. Berbeza dengan orang-orang biasa ataupun apatah orang kafir, dia datang berdepan. Tengok je, maka dah terasa kekejangan, tercabut roh ni bagaikan, iaitu ditarik duri-duri daripada daging. Macam mana kita lekat tulang, kita tarik, kita sanjah, kita tarik begini, tak merau memekik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia datang tu iaitu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis yang mafhumnya. Apabila suara yang terakhir memberi salam datang mengunjungi hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam yang terakhir ini Nabi dengar, Nabi SAW dah terasa dah. Wahai Aisyah, kamu pergi tengok siapa sahabatku yang terakhir. Rasulullah dah terasa dah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pergi keluar. Apabila dia berdepan dengan seorang lelaki yang dia tak pernah tengok, seindah-indah lelaki yang dia tak pernah tengok, sahabat-sahabat yang banyak dikenali, tetapi yang ini dia tak kenal.
Tidak menampakkan dia ni orang musafir. Tidak menampakkan dia orang ni perjalanan yang merentasi padang pasir, tak. Dalam keadaan yang tidak kukusutan, seindah-indah rupanya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sudah menggigil. Dia pandang lelaki ni dah menggigil dah. Terus dia masuk pergi mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hampir-hampir nak bertemu dengan Allah, hampir kewafatan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tak pernah tengok lelaki ni seindah-indah lelaki. Tempang lah kalau kita dah. Tampang ke tempang? Tampang. Jejaka nampak sungguh lah ya, lelaki yang tampang ni." Lepas tu, tapi Aisyah kata, aku jadi menggigil, bagaikan roh nak tercabut daripada badanku. Terasa nyawa nak tercabut. Lalu jawab Nabi SAW, beritahu Nabi SAW, "Wahai Aisyah, itulah Israel yang diundangkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan aku." Itu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok Israel dah menggigil dah. Rasa nak tercabut dah ni. Maka begitulah azab sekali. Mereka hari kematian yang bukan di kalangan waliullah. Apabila malakul maut datang tu, dia terasa dah macam disenjah begitu, tuan-tuan. Itulah tanda-tanda ruh yang celaka. Ruh yang celaka ni, malakul maut akan datang pada depan. Ruh wali-wali ni, orang mukmin ni sebenarnya wali. Saat akhir dia akan diklairkan oleh Allah Ta'ala sebagai wali. Ini saya kata, kita ni beruntung, suka berulang-alik ke masjid, ke surau, duduk dalam majlis ilmu. Allah akan jemput kita yang terakhir, kita ni diklair sebagai wali. Kekasih Allah. Wali dimaksud di sini untuk kita ni kekasih Allah. Maka kekasih Allah Subhanahu wa taala, malakul maut akan datang pada arah belakang. Dia akan meletakkan telapak sayapnya akan diletakkan di kepala. Maka terasa ruh ni akan terangkat daripada kaki ke lutut ke pinggang ke dada ke halqum terus ke ubun-ubun. Dan siapa yang hadir pada hari itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Para malaikat yang merupakan sahabat-sahabat kita. Dia sahabat kita, kita sahabat dia. Yang sahabat tak kenali. Bila kenal, hari kematian. Seluruh para malaikat, berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu, jutaan. Malaikat mana? Malaikat yang solat maghrib bersama dengan kita. Insya malaikat lain pula. Subuh malaikat lain pula. Zuhur malaikat lain pula. Asar malaikat lain. Maghrib malaikat yang lain. Ada setengah ulama kata, malaikat dalam salat akan berkumpul. Malaikat bersama dengan kita dan dengan Quran akan mengenali kita. Malaikat iaitu tahajud, kita bangun tahajud. Malaikat kita berpuasa. Malaikat yang kita duduk dalam majlis ilmu. Dengan kata lain, apa-apa kebajikan, Allah utuskan malaikat bersama dengan kita. Maka pada hari itu lagi banyak kebajikan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Sebanyak itulah hari kebahagiaan kita. Seluruh jutaan malaikat berkumpul yang tidak dapat dilihat oleh dua makhluk ini, jin dan manusia. Binatang semua dapat lihat. Allah kuncikan, dia tak boleh berkata-kata. Ini dia tuan-tuan dan puan. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapatlah keistimewaan ini, insya-Allah. Dan katanya lagi, adalah malakul maut kemudian pergi menuju orang tersebut
Bersamanya terdapat 500 malaikat yang membawa kain kafan. Ni orang bahagia ni. 500 malaikat yang membawa kain kafan. Bawa kain kafan. Kain kafan ni daripada sutera. Kain kafan syurga daripada sutera. Wangian dia ni, subhanallah. Kalaulah dirasai, dibaui oleh penduduk di bumi ini, semua dah gila dah kain sutera kafan ni. Allah Ta'ala tidak dedahkan, melainkan inilah namanya ujian. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. 500 malaikat bawa kain kafan. Mulianya. Ada hari ni kita tengok raja ke diiring oleh 500 sekali bergerak, tak kan? Bawa kain persalinan raja pun tak sampai 500 orang. Ini malaikat 500 malaikat bawa kain kafan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan minyak wangi daripada syurga. Setengah ulama kata kasturi daripada syurga dibawa oleh para malaikat hari kematian kita. Syurga juga membawa seikat royan, iaitu raihan, raihan ni satu bauan, seikat raihan, satu bauan. Bauan daripada syurga. Satu ikatan raihan daripada syurga akan dibawa. Raihan ni pintu syurga, raihan ni angin. Satu ikatan bauan angin daripada syurga yang wangi sewangi-wanginya akan dibawa pada hari kematian. Sebab tu kita tengok orang mukmin, subhanallah, dia meninggal dengan senyum. Senyum. Subhanallah. Lebih-lebih bagi orang-orang penuntut ilmu, cinta pada ilmu, pencinta ilmu. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan kalau mati, boleh tengok senyum belaka. Sekarang sudah senyum. Okay. Allahu Akbar. Pencinta ilmu cuba tengok. Kalau dia mati, senyum. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita dah menyaksi hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh keistimewaan. Ini hari kebesaran kita lah. Ingat, hari kematian kita ni adalah hari kebesaran. Hari kebesaran kita. Hari di mana Allah Ta'ala raikan bersama seluruh jutaan para malaikat. Allahu Akbar. Ini hari kebesaran kita. Jangan kita rasa hari kebesaran kita ni kan, kita dirai di dunia itu tak besar lagi. Hari kematian adalah hari kebesaran kita. Dan yang di dalam dan di bahagian atasnya terdapat 20 warna. Wangian ni yang dia datang daripada udara ni, angin yang berwangian angin, iaitu di atasnya terdapat 20 warna. Angin pula. Iaitu kain sutera ni, kain kafan ada 20 warna. Nampak je kain putih. Ada lagi kain kafan yang telah dibawa oleh 500 para malaikat. Dengan wangiannya sekali. Dan di bahagian atas, Nabi SAW sabda, terdapat 20 warna. Dan setiap warna mempunyai bauan selain bauan asli daripada raihan. Ada lagi bauan yang lain. Bukan sakat raihan, ada lagi bauan-bauan yang lain yang sangat-sangat menakjubkan. Adalah mereka juga membawa sutera putih. Malaikat 500 malaikat ni membawa sutera putih, yang di dalamnya terdapat minyak kasturi yang paling harum baunya. Wangian kasturi bukan kasturi macam kita pakai ni. Kasturi syurga ni, subhanallah. Wangian dia ni sehingga bertukar ahli kubur ni
Hatta mereka yang sedang dalam keadaan nazak nak meninggal dunia ni, dia dibawangnya menyebabkan dia rasa inilah dah syurga. Kata malaikat, belum lagi, ini belum syurga lagi. Tercium bauan raihan ni, dia kata ini dah syurga bagi aku. Kata malaikat, belum lagi, ini baru permulaan. Kamu belum bertemu dengan syurga lagi. Aku datang hari ini adalah untuk meraihkan kamu. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan dalam suatu peristiwa peperangan Uhud. Hanzalah radhiyallahu anhu apabila Allah Subhanahu wa taala keluarkan wangian daripada syurga ni, dicium oleh beliau. Lalu beliau kata, aku kena pergi di barisan hadapan, sebab aku sekarang sudah bauan daripada syurga aku sudah rasai. Aku dah rasai Allah Ta'ala keluar. Tak sabar-sabar dia untuk pergi menentang musuh-musuh Islam. Akhirnya beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kata ulama, orang yang suka dengan majlis ilmu, sebenarnya ruh dia sudah tercium dah bauan raihan. Sebab itulah kita tengok, mudah kadang-kadang, kenapalah saya mudah sangatlah untuk datang ke masjid surau, mudah sangat suka pada majlis ilmu. Roh kita ni dah tercium dah bauan syurga, dah tercium dah tuan-tuan. Oleh sebab itulah setiap kali kita dapat melaksanakan ibadah pada Allah, jangan lupa doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bacalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu terdapat dalam Quran juga. Segala puji bagi Allah Taala. Allah telah memberi hidayah, petunjuk pada kami. Kalaulah Allah Taala tak bagi hidayah, kita kena kata begitu. Allah beritahu, kalaulah Allah tak bagi hidayah, nescaya aku tak dapat. Aku tak dapat solat, aku tak dapat berjamaah, aku tak dapat duduk dalam majlis ilmu, aku tak dapat datang ke surau, aku tak dapat buat kebaikan. Jadi kita dapat buat kebaikan ni bukan daripada daya kita. Ini adalah daripada Allah, petunjuk daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Jangan ditinggal doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ini jangan tinggal. Ini Rasulullah SAW suruh kita baca sentiasa. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Minta tolong dengan Allah. Tolong untuk apa? Supaya aku dapat ringankanlah, mudahkanlah aku, ya Allah, untuk beribadah pada Engkau, ya Allah. Mudah kita, Allah tolong kita. Kita nak buat apa-apa ibadah mudah, Allah Ta'ala permudah. Tolonglah aku, ya Allah, supaya aku jadi hamba yang bersyukur sentiasa pada Engkau, ya Allah. Sihat bersyukur, sakit bersyukur, senang bersyukur, susah bersyukur je kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya nak buat cerita tuan-tuan. Masa dah nak habis, kita ikut SOP, Isyak kena berhenti. Ada 3 minit lagi. Ada sahabat saya tuan-tuan. Saya waktu kematian sahabat saya ni di Chiang Rai tuan-tuan. Utara Thailand. Utara Thailand sempadan dengan Sungai Mekong. Tempat kami buat pusat dakwah, pusat mu'alaf, kami nak kembangkan Islam. Di sebelah sana. Sahabat saya ni mati kena bunuh oleh pihak askar, aduan daripada Kristian. Kami madrasah tak jauh dengan gereja Kristian. Dulu ada berpuluh-puluh gereja Kristian bina. Jadi sambutan tidak hangat. Kenapa? Dia ambil anak-anak perempuan Chiang Rai, dia pergi jual. Daripada Australia, daripada negara-negara luar Kristian, dia ambil, dia kumpul-kumpul, dia pergi jual. Baik, jadi kami bawa Islam sana. Saya beritahu sahabat-sahabat, kita tak perlu nak berperang, tak perlu nak angkat senjata. Selagi kita boleh berdakwah, kita berdakwahlah. Selatan Thai kita dah dikuasai oleh Islam, kita kembang Islam. Kita pergi ke utara. Planning kami ni tuan-tuan, selatan utara.
Utara ni hujung lah, sempadan dengan Myanmar, Vietnam, di Sungai Mekong. Sungai Mekong ni dia sempadan Myanmar, Laos, Vietnam, China. Jadi strategi kami ni nak kembang di kawasan Sungai Mekong. Kalau kita berjaya bina masjid betul-betul di tebing Sungai Mekong sebelah Thailand. Tahu Mekong Cepraya kan, sungai terpanjang sekali. Ini tempat pelancongan. Jadi dia orang nak jual tanah. Ada tanah harga dekat 2 juta tuan-tuan. Kalau kita boleh bina masjid dan madrasah di situ, sekali azam berkumandang bergemur hamba sampai ke China. Dia sebelah menyebelah semua ada kasino masing-masing, kawasan perjudian. Lepas tu cerita sahabat saya ni, berlaku hampir 15 tahun dah tuan-tuan. Yang memberi suntikan semangat pada saya, apabila Kristian pergi buat aduan, Persatuan Kristian pergi buat aduan kepada pihak kerajaan Thailand. Dia kata, kami ini nak rampas Selatan Thai, datang nak rampas utara. Pemisah lah. Kita sudah gundah gulana dah. Maka kerajaan dia ni, kerajaan Thailand cari. Saya kat sini pun gundah gulana dah tuan-tuan. Kata subhanallah, tak apa, Allah Ta'ala jaga kita. Dalam keadaan kita berhati-hati, kawan saya mula-mula kena. Saya ingatkan saya dulu kena. Dia datang, terus dia tembak. Baik. Ada juga perasaan kita nak tuntut balas. Saya kata begini, zaman Nabi SAW juga kematian berlaku. Zaman kita juga kematian berlaku. Kalau kita nak pergi lawan bertembak, setakat mana kitanya? Macam mana kalau kita bersabar? Kita minta dengan Allah. Tak ada dengan siapa dah kita nak mengadu, dengan Allah. Waktu kami buka madrasah 15 tahun dulu, kita buka tutup. Lepas tu dia arahkan tutup. Sebab dia anggap kami ni pemisah. Subhanallah. Lepas tu dia siasat. Kita kekal dengan kebaikan. Jangan-jangan sekali pergilah, dia suruh kosongkan madrasah tu, dia suruh kami kosong. Kita kosong lah. Hampir 10 tahun dikosongkan. Lepas tu dalam dia siasat, barulah terbongkar yang sebenarnya itu adalah dia ayah daripada Kristian. Dia cemburu kita bina madrasah, kita kembangkan Islam sehingga beratus-ratus anak-anak Buddha, orang Buddha masuk Islam. Subhanallah. Sekarang ribuan dah tuan. Kita dapat mengislamkan dia sehingga kita ambil daripada umur 2 tahun. Ada setengah tu 6 bulan dia serah daripada kita. Dia beri kepercayaan. Askar polis dia kan. Dia datang dia kata kalau macam ni bagus. Anak polis, anak askar serah kat kita lagi. Umur 5-6 tahun dia kata didiklah cara Islam. Didiklah cara Islam. Aku seronok tengok kamu didik cara Islam. Kita sekolahkan dia, kita ajar cara Islam, kita ajar Quran, Jawi, Melayu kami ajar. Setengah tu boleh bercakap Melayu. Sebab semua kawan-kawan saya daripada Selatan Thai, Kelantan, pergi buka sana. Kita buat giliran lah bertugas. Alhamdulillah sudah sampai ribuan. Dah bekerja ada setengah tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi dia bagi syarat. Dia kata boleh kamu nak ambil anak-anak aku ni. Kamu kena jaga. Makanan kamu kena sedia. Sebab kami orang ni makan, kamu tahulah, babi, biawak, ular, semua binatang kaki pak kami makan belaka. Meja je tak makan kaki pak. Kalau bahasa kita lah ya. Kamu boleh bagi makan. Saya kata tak apa. Kami kata tak apa. Kita bagi makan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita buat korban. Askar polis dia datang. Setengah tu offer dia kata aku bila boleh masuk Islam ni. Offer dia tiap-tiap musim raya haji dia akan offer dia untuk masuk Islam. Kita terpaksa kena sediakan tempat pusat pengajian. Jadi alhamdulillah kami sekarang kita sedia pusat pengajian untuk dia kan.
Itulah tuan-tuan ya, kalau ada masa boleh pergi sekali kita melawat. Di sana memang tempat menarik. Kalau hari musim pelancongan bulan 12, bulan 1 tu musim bunga. Boleh tengok memang cantik, orang perempuan sukalah bukit-bukit kawasan bunga kan. Subhanallah. Jadi kami, strategi kami, kita nak satu hari nanti kita akan betul-betul di tebing Sungai Mekong ni, tempat pelancong-pelancong daripada luar datang. Daripada Malaysia semualah, daripada barat Eropah kemari. Jadi kita boleh kembangkan Islam dengan akhlak. Kami bawa di sana memang dengan akhlak. Kita pergi tempat-tempat rekreasi dia orang, kita bawa telur je. Bawa telur ayam. Kita telur ayam. Islam dia orang yang telur ayam. Tak bercakap. Nak bercakap siam pun tak saya, bukan pandai bercakap siam. Kita bawa dengan sebiji telur je. Dia ada sana banyak kolam air panas. Kita pergi gendam-gendam, sambil-sambil kita bagi-bagi sebiji seorang. Lepas tu, dia kata Muslim, Islam. Ya, terus mengucap. Pegang telur sebiji mengucap. Syahadah kita pergi letak kat madrasah, pimpin cara Islam. Memang mudah tuan-tuan. Dia paling suka adalah orang Malaysia. Dia tahu orang Malaysia ni lemah lembut, penyantun. Kita sampai di airport Chiang Rai. Immigration tahu Malaysia, memang dia akan bagi layanan tuan-tuan. Dia tulis semua kat kita. Biasakan kita siapa kita kena tuliskan, dia tolong kita. Kalau kita kata nak pergi di Pama, Pama ni tempat kawasan madrasah kami. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Hari ni kita kena banyak buat kebajikan. Ada orang kita buat di Kemboja, ada buat di Vietnam. Terus kita buat kebajikan tempat kita, jangan tinggal. Terus buat kebajikan-kebajikan supaya kita mati dengan kebajikan. Kalau kita nak dapat kedudukan iaitu kekasih Allah, banyak-banyaklah kita buat kebajikan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau siapa yang tak keberatan ingin ambil bahagian korban, kami buat korban di sana tuan-tuan, satu bahagian RM450. Kita korban tu untuk makan setahun. Kita letak dalam freezer, lepas tu untuk makan dia orang setahun mu'alaf ni. Jadi insya-Allah siapa berminat, insya-Allah 3 hari sebelum raya tu kita buka lagi lah, untuk sahabat-sahabat, jemaah-jemaah saja ya tuan-tuan ya. Jadi siapa-siapa berkeinginan bolehlah. Jadi insya-Allah saya kira sekadar itulah sahaja. Boleh dapat WhatsApp saya, insya-Allah. Rasa tuan pengurusi ada kan. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu di hari yang lain untuk bicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iaitu tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya melalui malakul maut, jemputan untuk bertemu dengan Allah pada hari iaitu hari ajal kita. Insya-Allah kita akan bersambung lagi. Kiranya ada silap dan salah daripada saya mohon kemaafan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا مما جهلنا. اللهم اجعل اولادنا وذرياتنا من العلماء المتقين. اللهم حونا علينا في سقرة الموت والنجاة من النار والعافية عن الحساب. اللهم انا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حونا علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو على الحساب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.